أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan huraian terhadap kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Pada kalam hikmat yang ke-49, Syekh telah menyatakan kepada kita, menyarankan kepada kita supaya mengamalkan sikap berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. yakni atas apa yang berlaku pada diri kita dan yang berlaku pada perkara dan yang berlaku berkait dengan diri kita ini, supaya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya perkara yang berlaku itu adalah perkara yang baik-baik dan menyenangkan kita, maka yang itu tidak menjadi masalah, kerana itulah yang sesuai dengan kemahuan kita. Tetapi perasaan kita barangkali agak bermasalah apabila yang menimpa kita itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kemahuan kita, yang tidak secocok dan selaras dengan kehendak kita. Maka di sinilah seringkali kita ini tanpa sedar membuat tuduhan-tuduhan yang tidak sepatutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan buruk sangka terhadap Allah, kerana khawatir-khawatir yang bukan-bukan yang terlintas tanpa kita sedar. Maka Syekh dalam mengajukan atau mengemukakan cadangan kepada kita supaya kita menjadi orang yang berbaik sangka kepada Allah, diarahkan kita supaya memikirkan sesuatu. Hati kita akan menjadi mudah untuk berbaik sangka kepada Allah sekiranya ia diterangi dengan nurul ma'rifah, hati yang mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak dan macam-macam lagi. Jadi hati yang dipenuhi dengan nurul ma'rifah pasti selalu berbaik sangka terhadap Allah atas ketetapan-ketetapan yang ditentukan olehnya. Tapi dikala hati manusia terhijab, terselindung, terdendang, maka kesempurnaan sifat-sifat Allah ini terlupa dari pandangan hatinya, terlupa, sehingga timbullah buruk sangka. Maka atas dasar itu Syekh menganjurkan kita, sekiranya kita tidak dapat berbaik sangka kepada Allah atas sifat-sifatnya yang mulia itu, tidak berbaik sangka kepada Allah berasaskan kepada sifat-sifat Allah yang mulia itu, maka berbaik sangkalah kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dicurahkan kepadamu.
Jadi bagi hati yang dihijab atau terdendeng, memang untuk berbaik sangka kepada Allah atas sifat-sifatnya yang sempurna itu menjadi kesukaran bagi kita. Tapi perkara yang lebih mudah dari itu ialah menyadari atas nikmat yang melimpah ruah yang menimpa kita ini. Jadi sekiranya kita tidak berbaik sangka kepada Allah, tidak mampu berbuat demikian kerana hati kita agak kelam, tidak disinari oleh nurul ma'rifah yang terang, sehingga sukar untuk berbaik sangka kepada Allah atas sifat-sifat kesempurnaannya, maka berbaik sangkalah kepada Allah atas kurnia yang begitu banyak pada dirimu yang dapat kau saksikan setiap waktu. Ternyata itu lebih mudah untuk kita berbaik sangka kepada Allah atas ketetapan-ketetapan yang ditetapkan kepada kita, terutamanya ketetapan yang pahit sifatnya, yang kita tidak sukai, seperti kita ditimpa oleh sakit, kepayahan, dihina orang, dituduh orang, kefakiran dan macam-macam lagi perkara-perkara yang selalunya tidak disukai oleh manusia. Maka bila bertubi-tubi perkara ini menimpa manusia, kadang-kadang timbul juga buruk sangka tu. Mana nasi aku dah malak sama ni? Apa cerita ni? Mari perasan-perasan tadi tu. Jadi gerak-gerak hati seperti itulah yang sebenarnya dikatakan buruk sangka. Sedangkan Allah Ta'ala itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, rahmatnya begitu luas. Tapi disebabkan kerana keadaan-keadaan tadi menjadikan kita kadang-kadang apatah lagi nafsu kita yang menguasai dan setan yang berperanan untuk mendatangkan was-was yang bukan-bukan dalam hati kita, menjadikan kita mari prasangka-prasangka tadi itu macam-macam lah, yang berkesudahan hati kita menjadi hati yang hilang kesabaran, hilang keredaan dan macam-macam lagi. Jadi sebab itulah Syekh ini menyatakan kepada kita, sekiranya kita sukar untuk berbaik sangka kerana sifat-sifat yang sempurna yang ada pada Allah, maka perhatikanlah nikmat-nikmat yang menimpa dirimu, bahawa sebahagian besar nikmat-nikmat itu engkau perolehi tanpa kau minta pun, tanpa kau mohon pun, diberi oleh Allah sepanjang waktu, sepanjang masa. Setiap ketika engkau merasai nikmat-nikmat itu, sudah cukup renungan itu untuk menyedarkan hatimu dan berbaik sangka terhadap Allah. Tak minta pun dia beri, bukan bukan dua, bukan sehari, bukan seminggu, bertahun-tahun. Kita sihat bertahun-tahun. Berapa kali kita berdoa nak suruh mari sihat? Paling kurang 5-6 kali je. Tu hak konsisten berdoa. Hak dah berdoa langsung pas mayat pun mau lagi lalu. Mana agaknya? Berapa kali kita minta? Boleh bilang dengan jari. Tapi kurniaan itu sudah bertahun-tahun kita kecapi. Maka dengan itu sudah cukup untuk menjadikan hatimu berbaik sangka terhadap Allah. Berapa kali kita dah cukup makan? Hari-hari kita minta rezeki, kadang-kadang ingat, kadang-kadang ingat. Tu pun lebih banyak baca doa daripada berdoa. Baca doa, kadang-kadang ingat apa satu pun, Allahumma rzuqni. Tak panggil apa satu pun, tu panggil baca doa, bukan berdoa. Berdoa penuh keinginan, penuh kemahuan, penuh harapan, penuh kesedaran hati, itu berdoa. Jadi kita keliru antara baca doa dengan berdoa. Banyaknya kita baca tak tahu kali kadang-kadang apa kita baca tu. Tapi baik sebagai wirid, tak ada masalah. Tapi kenyataannya berapa kali kita mohon semua ini, tapi hakikatnya sudah berapa lama kita dikurniakan itu, sudah tidak ada bilangannya. Maka itulah Syekh kata, kalau kita susah nak berbaik sangka kepada Allah atas kesempurnaan sifatnya kerana kekurangan makrifat kita, kerana kedangkalan makrifat kita, maka malah kau berbaik sangka kepada Allah atas perkara tadi itu yang ternyata hal itu berlaku di hadapan matamu. Maka sebab itulah Syekh mendatangkan beberapa ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita bahawa banyak perkara yang kita tidak suka rupa-rupanya mengandungi banyak kebaikan untuk kita.
Bahkan banyak perkara yang tidak suka, tapi itulah yang lebih baik untuk kita. Maka ayat-ayat seperti inilah sebenarnya ayat-ayat yang menjurus kepada berbaik sangka terhadap Allah dikala kita ditimpa dan mengalami perkara-perkara kesukaran dan kepayahan. Dengan harapan kalau kita sakit pun, kalau kita terhalang itu, terhalang ini, ada harapan yang mudah-mudahan ada benda lain Allah Ta'ala nak pergi lagi ni, dah esok, lusa dan sebagainya. Maka itulah yang dikatakan berbaik sangka atas ketetapan-ketetapan Allah yang tidak menyenangkan kita, yang kebiasaannya menjadikan orang menyangka yang bukan-bukan di kala itu. Maka dengan bersikap baik sangka itu, dia mengharapkan, harapannya tinggi. Mudah-mudahan yang memuridkan sekarang ada kelapangan. Dan memang banyak berlaku begitu. Ubat-ubat yang mujarab selalunya pahit-pahit, pahit tapi mujarab. Sebab itu ubat-ubat yang berkesan ini tak sedap, tak sedap, tapi itulah yang mujarab untuk kita. Tapi kalau kita awal-awal lagi tidak melihat kebaikan itu, ubat yang bermanfaat untuk kita, disebabkan kerana kepahitannya itu kita tak pakai. Jadi Syekh rupa-rupanya menyuruh kita supaya melihat yang di sebaliknya. Maka itulah yang dikatakan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya apakah makna sangka ini? Zan ini adalah telahan terhadap sesuatu yang tidak ada dalam pengetahuan kita, yang tidak ada di hadapan kita. Menolak perkara itulah yang dikatakan zan. Menolak kita tak nampak, benda yang di luar pengetahuan kita, benda yang tak duduk depan mata kita, itu zan namanya. Maka atas apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, apa-apa yang akan berlaku selepas itu, kita tidak tahu, kita tidak mengetahuinya. Jadi ada dua kemungkinan, sama ada kita menyangka perkara buruk yang akan berlaku atau perkara baik yang akan berlaku. Sekiranya kita menjangkakan yang buruk, itu su'uzan, sedangkan hakikat sebenar kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku atas penyakit yang sedang menimpa kita, atas keadaan kesukaran yang sedang menimpa kita. Kita tidak tahu apa yang berlaku selepas ini. Jadi sekiranya ada gerak hati yang berkait dengan apa yang akan berlaku selepas itu, itulah yang dikatakan zan, sangkaan. Apa kita tak tahu. Adapun yang berdalil, itu tidak dinamakan sangkaan yang jelas, ada petunjuknya. Maka sebab itu, baik sangka ini bukan saja disuruh terhadap Allah, bahkan sesama manusia pun begitu. Sangka-sangka ini sebenarnya lubang besar untuk syaitan masuk, lubang besar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Iyyakum waz-zanna, fa inna zanna akzabul hadis." Berhati-hatilah terhadap sangkaan-sangkaan ini. Dia ada nampak depan mata ni, dia yang terselindung jangkauan kita tu. Berhati-hati, kerana kata Nabi SAW, sesungguhnya sangkaan buruk itu adalah bicara yang paling dusta. Cakap nawak sekali, jangkaan tadilah, jangkaan itu, jangkaan lain, padahal tak ada bukti, tak ada petunjuk, hanya telahan semata-mata. Ini kata Nabi, percakapan yang paling dusta, bicara yang paling dusta. Bahkan hati yang selalu didatangi oleh sangkaan-sangkaan ini adalah hati manusia yang terbuka menerima was-was daripada syaitan. Banyak lagi sangkaan-sangkaan ni, dan memang syaitan suka jalur tu. Kami suka jalur ni, sangka-sangka ni. Manusia tak apa tahu ni, orang nampak terang-terang, saya tahu cerdik juga. Dia tak ada macam kita. Dia tahu orang ni nak jelas ni, aku nak tipu pun payah. Orang nak tipu kita, ada apa nak nampak ni. Hak sini-sini, ni selik ni. Jadi ada cerdik menyambar selalu macam kita ni. Sebab itu dalam sejarah banyak orang terkorban kerana fitnah yang dasarnya sangkaan lah. Fitnah ni sebahagian sangkaan. Bila orang sebut perkara tidak betul, melihat di luar,
lalu dia menerima, dia berkait. Orang yang mendatangkan perkhabaran buruk yang dusta itu dinamakan fitnah. Orang yang terima berita itu sedangkan tidak ada dalil dan sandarannya disamakan zan bagi dia, sangkaan, sebab dia tak tahu hakikat sebenarnya. Campur dua perkara ini, maka banyak kerosakan. Dalam Al-Quran disebut dengan jelas bahawa fitnah itu asyaddu minal qatli, lebih berat daripada bunuh. Sebab apa? Orang yang mati kena bunuh, dia sekali dia sakit, mati selalu. Tapi orang yang menderita, kalau dia menderita kerana fitnah orang berlarutan bertahun-tahun, kalau tidak dibetulkan, berhari-hari dia akan menanggung sakit itu. Asyaddu minal qatli, lebih berat dari membunuh. Jadi demikianlah, semua berkait dengan zan, menolak sesuatu yang di sebaliknya. Tapi sekiranya sesuatu yang terselindung itu ada dalil-dalil dan buktinya, itu tidak dinamakan zan, dan itu dibolehkan. Sebab itu Al-Quran menyebut inna ba'da zanni ismun, sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu dosa. Berarti bukan semuanya. Sesuatu yang ada dalil, ada asas, sekalipun masih merupakan kelemahan terhadap yang terselindung, tapi ada sandarannya, ada dalilnya, tidak dinamakan zon yang buruk. Kita tengok dah orang duduk mari 3-4 kali depan rumah duduk sila. Takkan nak tunggu dia khabar dulu. Tengok pelik kan dah. Sila pelik dah orang lain. Maita kakarang pelik kan apa? Jadi takkan nak baik sangka, biarlah dulu, nak tunggu masuk dalam rumah baru nak takak. Sesuatu yang ada bukti-buktinya tidak mengapa. Ba'da zanni, sebahagian dosa yang tidak ada asas, yang tidak ada petunjuknya, maka inilah. Jadi dalam hal sangkaan ini termasuk jugalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak perkara yang kita tidak tahu tentang rahsia kejadian Allah, tapi bagi hati yang ada makrifat, sekalipun perkara itu di luar jangkauannya, atas keyakinan terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah, dia berbaik sangka. Masalah sikit makrifat hak dak apa terang ni. Hak ni nya mari. Mana kena kat aku, dak kena kat orang lain. Kena aku sama, hak uduh-uduh. Hak dak jadi kena kat aku. Hak malam-malam boleh kat orang sama. Ya mari. Mari dak sedar tu bahawa hati kita sedang dilanda oleh penyakit suuzon, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tak sedar berapa ramai orang yang jadi kaya bermula dengan kesusahan, berapa ramai orang yang berjaya bermula dengan kemiskinan, berapa ramai, dan berapa ramai orang yang kaya jatuh merepak tak ada obat satu. Berapa ramai berlaku terbalik seperti itu? Banyak. Jadi dalam hal ini Syekh dalam kalam hikmah ini ingin menganjurkan kita supaya mengambil sikap berbaik sangka terhadap Allah. Bagi yang memperoleh makrifat yang terang agak mudah, tapi susah sikit hati kita lupa sama ni, lagi banyak penyakit. Kerek mari sangka-sangka yang buruk. Maka sekiranya hati kita dilanda oleh buruk sangka, cepat-cepatlah melihat kepada persekitaran bahawa dirimu terlalu banyak dia menggerahkan Allah, sedangkan kau tidak memintanya. Itu kata Syekh cukup untuk menjadikan engkau berbaik sangka kepada Allah yang sifatnya ihsan, daimul ihsan, sentiasa berbuat baik kepada hamba-hambanya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dapat melakukan husnuzan, yakni baik sangka kepada Allah, sehingga ia tiada mati kecuali dalam husnuzan terhadap Allah, maka harus berbuat demikian. Yakni sekiranya, kata Jabir, seseorang itu mampu husnuzan terhadap Allah, mampu berbaik sangka terhadap Allah, berterusan baik sangka, hendaklah dia melakukannya, hendaklah dia mengekalkan baik sangkanya itu,
sekalipun apa yang berlaku itu buruk pada dirinya, kerana terus menerus dia menyangka baik terhadap Allah. Demikianlah pesan Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Daripada Jubair, yang bukan Jabir, Jubair radhiyallahu anhu, kemudian membacakan ayat, yakni beliau membacakan ayat wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum adakum. Artinya, dan itulah jahat sangkamu kepada Tuhanmu, itulah yang membinasakan kamu. Jadi ternyata buruk sangka terhadap Allah Ta'ala ini mengandungi risikonya. Paling kurang memperlihatkan iman kita merosot. Hati yang banyak buruk sangka memperlihatkan taraf iman, bahawa imannya itu tercemar. Itulah alamatnya. Jadi sekiranya kita mendapati hati kita begitu banyak buruk sangka terhadap Allah, demikian juga terhadap manusia, itulah tanda kemerosotan nilai iman, tanda dan alamatnya. Kesan yang kedua, buruk sangka ini menjadi sebab kepada kebinasaan seseorang itu. Atas buruk sangkanya terhadap Allah, dia dari satu sudut menjadi sebab kebinasaan. Yang ketiga, buruk sangka ini akan menghilangkan ketenteraman hati. Bila kita ni mari sangka yang bukan-bukan, kita jadi gelabut, lalu sekali, susah hati, hilang ketenteraman. Jadi pokok perkara ini adalah perkara yang negatif dan sepatutnya kita buang dan jauhkan daripada hati kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baik sangka terhadap Allah itu sebaik-baik kelakuan ibadat kepada Allah. Rupa-rupanya dari satu sisi, baik sangka itu adalah sebahagian daripada ibadah. Kerana ibadah itu ada dua bentuk. Dari satu sisi ada dua bentuk kalau nak dibahagikan. Satu, ibadah yang kelihatan rupa ibadahnya, ibadah yang rasmi sifatnya. Kalau seseorang itu melakukan perkara itu, orang akan kata dia beribadah. Yang kedua, ibadah yang tidak kelihatan, yang tidak dapat dikesan, yang sebahagiannya menjurus kepada gerak hati manusia. Kalau ibadah yang rasmi ini terbatas daripada waktunya, dari segi waktunya terbatas, terhad, dan mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Adapun ibadah yang tidak rasmi berterusan berlaku pada diri seseorang itu, tapi dua-duanya dikira sebagai ibadah. Ibadah yang rasmi, salat, puasa dan macam-macam lagi, yang kalau kita melihat seseorang melakukan perbuatan itu, kita tak kata dia buat benda lain. Kita tak kata duduk koyok kulit buahnya dah, bila dia rokok dia sujud, orang kata buat benda lain. Mesti orang kata dia salat, orang kata dia exercise gitu. Kalau dia buat sepertilah perbuatan salat, orang tahu itu ibadah. Jadi sesiapa saja yang melakukan itu, orang pasti akan tahu itulah ibadah, dia sedang bersolat. Orang tak kata dia buat kerja lain, jelas. Tapi ibadah seperti ini terbatas dan terhad. Di tempat-tempat yang tercemar di dalam tandas tidak dapat dilakukan. Pada waktu kita tidak suci tidak dapat dilakukan, dan ada batasan-batasannya. Adapun ibadah yang tidak rasmi, yang menjurus kepada gerak hati manusia, maka yang ini boleh berlaku pada diri manusia sepanjang masa. Tidak ada waktu dan batasannya, tidak ada halangannya, boleh berlaku sepanjang masa.
Maka antara ibadah-ibadah itu adalah husnuzan, baik sangka terhadap Allah, berbaik sangka. Yang sebenarnya baik sangka ini adalah satu juzuk daripada zikir hati, zikir qalbi. Hati tidak akan berbaik sangka terhadap Allah kalau dia tidak melihat kepada sifat-sifat kesempurnaannya. Tidak akan mari baik sangka ni. Dia mari baik sangka kerana atas keyakinan itu. Yakin Allah Ta'ala Maha Pemurah, Dialah yang Maha Penyembuh, tak jumpa obat lagi. Dialah yang boleh menukar keadaan, merubah itu, merubah ini, belum sampai masanya lagi. Jadi rupa-rupanya husnuzan ini adalah merupakan khatir, lintasan yang muncul dari hati yang ingat kepadanya, hati yang yakin, hati yang faham dan ingat kepadanya. Dia adalah sedang zikir, dia adalah sedang tafakur, dan itu sebahagian dari ibadah. Dan yang ini boleh berterusan pada diri seseorang itu. Maka tidak heranlah ada kalanya seseorang yang tidak kelihatan banyak ibadah zahirnya, kadang-kadang disebab pada kedudukan dia lebih mulia. Kenapa? Kerana sudut ini, sudut gerak hatinya menjadi tempat tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahsia dengan Allah. Ahli-ahli sufi dulu dia jaga rahsia ni, tak ada orang tahu. Ditutup kemah-kemah. Tu bagi ahli sufi zaman dulu. Hak lain ni boleh kabeh, dia boleh tunjuk ke orang, dia pelik sikit ni. Zaman dulu dia jaga, dia tahu itu rahsia dia. Kalau dia nak tutup. Kecuali dizahirkan Allah, itu cerita lain. Tapi dia jaga rahsia ni. Dan inilah barangkali sudutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melebihi para sahabat lain. Kalau nak dilihat dari segi ibadah-ibadah zahirnya, Sayyidina Abu Bakar bukan orang yang paling banyak ibadahnya. Kerana masih ada sahabat-sahabat lain yang ada masa yang lebih luas, yang ada masa yang lebih banyak untuk melakukan ibadah berbanding Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar sibuk, sentiasa mengikuti Nabi, terlibat dengan perang. Kerana waktu awal perkembangan Islam, selepas kewafatan Nabi, menguruskan negara, sibuk dengan urusan itu. Adapun para sahabat yang tergolong terutamanya dari kalangan ahlu sufah, mereka ini mempunyai masa yang cukup luas untuk beribadah, dan ternyata mereka itu mempunyai peluang yang lebih besar. Tapi Nabi SAW menjelaskan, "La wuzina imanu Abu Bakrin bi imani ahlul ardi la rajah." Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman penduduk bumi ini, yakni selain daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, nescaya iman Abu Bakar lebih berat dari aspek keyakinannya, kekayaan hatinya, khazanah hatinya lebih tinggi kedudukannya, dan termasuk jugalah ibadah-ibadah. Jadi antara perkara yang menjadikan hati itu kaya kerana banyak ibadah-ibadah hatinya, seperti husnuzan billah ini, baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sesungguhnya baik sangka terhadap Allah itu dari sebab ibadah kepada Allah. Demikian juga boleh dikatakan timbulnya baik sangka hati kita terhadap Allah itu adalah kesan daripada ibadah yang kita lakukan. Dua-duanya itu menepati. Dari sudut baik sangka itu adalah antara sebaik-baik ibadah, betul juga. Kerana hati yang berbaik sangka ini adalah hati yang tarafnya muhsin, mencapai darjah ihsan, dapat melihat kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka timbullah baik sangka. Kalau hati tak sampai situ, tak pernah jadi, tak pernah lari benda tu. Jadi yang berbaik sangka hati yang tarafnya mencapai darjah itu, yang ternyata darjat ihsan ini banyak peringkat.
Antaranya hati yang ingat, hati yang menyadari, hati yang melihat kesempurnaan sifat-sifatnya bila melihat segala kejadian makhluk ini. Seolah-olah makhluk ini menjadi cermin untuk yang memperlihatkan rahsia-rahsia kesempurnaan sifat Allah. Jadi hati yang dapat membaca semua ini, yang dapat melihat semua ini, adalah hati yang bertaraf ihsan, yang disabdakan oleh Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olahnya engkau melihatnya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sekiranya tidak demikian keadaanmu, maka adalah kau yakini dia melihat dirimu. Maka itulah darjat ihsan. Jadi hati yang berbaik sangka adalah hati yang mencapai darjat ihsan ini. Hati yang sedar hakikat ini, ingat hakikat ini, berbaik sangkalah dia. Jadi ternyata bahawa baik sangka ini adalah sebaik-baik ibadah. Kenapa? Kerana dia lahir daripada hati yang muhsin, dan dia adalah sebahagian daripada ibadah yang tersembunyi di dalam hati. Dan dari sisi yang lain, baik sangka yang timbul dalam hati manusia itu adalah hasil daripada ibadah yang dilakukan. Benar juga, kerana Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah pada jalan Allah, kami akan hidayatkan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Banyak. Menurut faham ahli sufi, ibadah yang dilakukan secara tekun, bersungguh-sungguh, sistematik, konsisten, dia akan membuahkan natijah di dalam hati. Dia akan memberikan nur sehingga hati menjadi terang. Dia akan meningkatkan iman, menambahkan taqwa, akan membuka hijab-hijab hati, yang antaranya hati menjadi husnuzan, banyak baik sangka terhadap Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, demi Allah, tiada seorang yang baik sangka terhadap Allah, melainkan pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia sangka. Kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Maka apabila Allah telah memberi husnuzan, berarti Allah akan memberi apa yang disangkanya itu. Maka Allah yang memberinya husnuzan berarti akan melaksanakannya. Jadi Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada kita beberapa perkara dan rahsia. Pertama sekali, orang yang berbaik sangka ini akan ditunaikan Allah sangkanya yang baik itu. Contohnya, apabila dia ditimpa sesuatu lalu dia bersangka, andai kata dia ditimpa penyakit, dia menyangka bahawa Allah Ta'ala lah yang akan menyembuhkan, mudah-mudahan akan mendapat kesembuhan. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang berbaik sangka ini, Allah Ta'ala akan melaksanakan sangkaannya itu, akan menunaikan. Seolah-olahnya di sebalik sangka baiknya itu ada doa dan harapan, dan Allah Ta'ala akan menunaikannya. Dan ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana inda zanni abdi bi, aku berdasarkan keyakinan hambaku terhadapku. Jadi rupa-rupanya keyakinan kita itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bagaimana kita dilayani oleh Allah adalah menurut keyakinan kita. Bagaimana caranya kita dilayani menurut keyakinan. Sekiranya keyakinan kita banyak melihat kepada asbab, maka Allah Ta'ala mengurus kita adalah banyak perkara itu berkait dengan undang-undang itu. Mana maksudnya? Hati kita ni bila banyak berpaut kepada sebab musabab, itu kait dengan ini sebab ni. Itulah cara kita akan menghadapi kehidupan kita.
Allah Ta'ala selesai urusan kita pun dengan cara gitu juga, dengan cara ikut jalan sebab musabab. Sebab itu qada keyakinan kita. Ada pun orang yang keyakinannya meningkat melebihi itu, sehingga tidak banyak kaitannya sebab musabab, cara Allah Ta'ala uruskan dia lain pula. Banyak perkara berlaku pada dirinya itu di luar undang-undang sebab musabab. Tengok atas keyakinan dia guanya. Kalau keyakinannya bukan tak yakin, ada keyakinan tapi agak lemah sehingga hati banyak berkait dengan sebab musabab, yang diyakini bahawa hakikatnya Allah Ta'ala belaka tapi berkait dengan sebab musabab. Hati yang terikat semacam itu, begitulah penyelesaian hidupnya. Allah Ta'ala akan selesai kait dengan undang-undang itu juga. Maksudnya kalau lapar, kena cari makan baru kenyang. Kalau nak cari rezeki, kena cari baru dapat. Itulah kita dilayani. Menak, kena cari. Sebab itu tahap keyakinanmu. Tapi bagi orang yang ditingkatkan Allah keyakinannya sehingga terpadam sebab musabab ini atas keyakinannya, lain sikit cara dia diuruskan. Lalu guna banyak perkara-perkara Allah Ta'ala perlihat kepadanya shortcut. Ia lipat sebab musabab ni, kadang-kadang dipendekkan sebab musabab, kadang-kadang dihilangkan tu tercapainya maksud. Tengok atas keyakinan dia. Kadang-kadang di luar sebab musabab, kadang-kadang sepatutnya orang lain 5 kena lalu sebab musabab, dia 2 je boleh hitung itu. Tengok qadanya guna berkait dengan ana inda zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis kursi, aku adalah menurut keyakinan hambaku terhadapku. Contoh yang mudah untuk kita renung tentang perkara ini begini. Kalau dalam Al-Quran ada kisah, dia bukan Nabi kerana tidak ada Nabi dari kalangan perempuan, iaitu kisah Maryam. Maryam namanya disebut dalam Al-Quran, tapi dia bukan seorang Nabi. Ada nama-nama di dalam Al-Quran yang disebut tapi bukan Nabi, seperti Maryam. Dan demikian juga Luqman Al-Hakim, yang sebahagian pendapat mengatakan dia bukan seorang Nabi, tapi disebut kemuliaannya. Perhatikan bagaimana Maryam dirizkikan Allah. Salah satu daripada fenomena kehidupan adalah fenomena rizki. Sebenarnya kehidupan bukan rezeki saja, banyak kali lagi urusan tu urusan ni. Maka salah satu daripada aktiviti kehidupan yang penting adalah aktiviti rezeki, atau dalam bahasa moden ekonomi. Bahasa moden sekarang sebut rezeki ni bunyi kita tak tahu sekarang. Ekonomi lah senang, urusan ekonomi. Lalu guna pada waktu Maryam yang dinazarkan untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah, diletakkan di mihrab, dikunci dari luar, dia mendapat rezeki daripada sumber yang tidak diketahui dan di luar musim. Sehingga Zakaria, Nabi Allah Zakaria bertanya, anna laki haza. Bila dia masuk jumpa Maryam tu, tengok ada rezeki. Orang luar tak boleh makan, dia boleh makan dalam tu. Anna laki haza, mari mana ni, mari mana rezeki ni? Qalat huwa min indillah, kata Maryam, dia datang dari sisi Allah. Pada waktu itu, yang menurut faham ahli ma'rifat, kerohanian Maryam pada waktu itu berada pada darjat yang mereka istilahkan sebagai tajrid. Tapi pada waktu dia diduga oleh Allah mengandung anak yang tidak ada bapaknya, dan ini satu dugaan. Sebab apa? Pasti dia akan dituduh, kerana akal tak boleh nak terima ada orang mengandung tak ada bapa. Pada waktu itu Allah nak terima hakikat ni. Maka sudah tentu Maryam menjangkakan, mesti aku kena tuduh ni, tak nak elok ni. Lalu timbul kebimbangan sikit dalam hati. Sebab itu dia mengharapkan supaya dia pergi jauh-jauh ni mati, orang pun lupa dia, tak kenal dia. Kerana tadilah, kerana pasti menghadapi dugaan. Yang jelas hatinya ada kegusaran, gemetar. Pada waktu itu cara dia dirizkikan lain dari sebelumnya. Bagaimana ketika dia nak melahirkan anak, Allah Ta'ala memerintahkan dia supaya ada sedikit usahanya. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, kau goncangkan pokok kurma tu, tusakit alaiki rutaban janiyah, dia akan jatuh buah-buah yang dalam.
Padahal sebelum ni tak payah buat apa satu, maknanya kena usaha juga. Sudah lain cara diuruskan Allah. Maka demikianlah keyakinan itu ada kaitan dengan gaya hidup manusia, cara hidup manusia itu. Jadi kerana sudah masuk di waktu isyak, kita bertisahkannya dulu, dan kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.